Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, pertama sekali dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada kali ini, pada siri yang ke-22, sama-sama kita meneruskan dengan bacaan kitab Pati Muniyatul Musalli, kitab yang membicarakan tentang sembahyang. Setelah mana kita bercuti selama beberapa minggu disebabkan saya ada beberapa urusan yang perlu diselesaikan. Alhamdulillah, kali ini dapat kita bersiaran kembali. Mudah-mudahan majlis ilmu online ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sidang hadirin hadirat, muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pada kali ini kita akan sambung pula kitab Pati Muniyatul Musalli pada muka surat masih lagi muka surat 46, iaitu pada tengah tu. Muka surat 46 di tengah tu, tajuk dia rahsia rukuk. Rahsia rukuk dan sujud dan makna Rabbi ghafirli, yang mana yang lepas kita dah baca dah berkaitan dengan doa yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Antaranya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau lah ya Allah kami sembah, dan hanya Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Dan antaranya lagi ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah olehmu ya Allah akan kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kemudian pada kali ini kita teruskan dengan rahsia rukuk dan sujud dan makna Rabbi ghafirli. Apa dia rahsia dah? Baik, qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan kerana apa, ini dibuat macam soalan, soal jawab. Qala musannif, dan kerana apa Tuhan fardukan rukuk, kenapa? Kerana apa? Dan sujud, kenapa Tuhan fardu sujud rukuk? Dan suruh baca Rabbi ghafirli dalam duduk antara dua sujud. Sebab apa? Jawabnya, apabila Tuhan telah terima doa Al-Fatihah, doa Al-Fatihah yang kita baca dalam surah Al-Fatihah itulah, bila Tuhan terima, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau lah ya Allah kami sembah, dan hanya Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Dan kita niatkan apa hajat kita tu, setelah mana Allah Ta'ala terima, iaitu doa Fatihah tu. Apa-apa perkara yang kita minta tu lah, apa-apa perkara yang kita minta tu, ketika mana kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu, dan kita berkehendak, dan kita nak perkara tu yang kita hajat tu, maka kita berasa lesu, dan lemah. Bila kita dah minta dah, Allah pun terima, maka kita pun jadi lemah, lesu, hendak membalas syukur kepadanya. Kebiasaan macam itulah kita manusia ni. Sebab itulah Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa qalilun min ibadiyash syakur, sangat sedikit lah di kalangan hamba aku yang bersyukur. Sebab apa? Sebab bila hamba tu minta pada Allah,
Allah Ta'ala bagi. Banyak nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Tetapi Allah, hamba itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramai yang tak bersyukur. Sebab itulah Tuhan kata, wa qalilun min ibadiyas syakur. Baik. Qala musannif rahimahullah ta'ala, kerana besar nikmat besar nikmat Allah yang telah beri, yang Allah Ta'ala dah bagi itu besar sangat nikmat dia. Yang paling besar sekali nikmat iman, nikmat Islam. Tu. Dan lalulah tunduk kita dengan menghantar dua tangan, hantar dua tangan tu ke atas dua lututnya seseorang yang sembahyang. Maka kita pun hantarlah dua tangan kita ke lutut kita. Tu. Ketika rokok tu lah, ketika rokok tu dua tangan tu dihantarkan ke atas dua lutut sambil mulut baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Masa rokok tu sambil kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, artinya maha suci Tuhanku yang besar pangkat daripada yang bersekutu, dan sepakai hamba dengan memujikan dia. Tu erti dia lah, erti subhana rabbiyal azimi wa bihamdih ketika mana kita baca ketika rokok. Tu. Dan rokok yang sempurna seperti mana yang telah lepas, yang telah kita huraikan yang lepas, pastikan rokok tu sampai lah dua tangan kita ni pegang lutut, sampai kemudian tunduk tu bagi sama lah. Tunduk tu bagi sama, kepala, belakang dan punggung kita bagi sama lah. Sekira-kiranya kalau kita letak papan, dia jadi sama lah, sama lah. Tu. Tu bagi rokok yang sempurna. Qala musannif, kemudian bangun i'tidal. Lepas daripada kita rokok tu, kita bangun i'tidal. Serta ketika mana kita bangun tu, serta mulutnya seseorang yang sembahyang tu berkata sami Allahu liman hamidah. Sambil ketika mana kita bangun tu, sambil kita sebut sami Allahu liman hamidah. Tu. Telah Tuhan dengar orang yang memujikan dia. Telah mendengarlah oleh Allah bagi mereka yang memujikan dia. Allah Ta'ala dengar. Itu ketika mana kita bangun daripada rukuk ke i'tidal tu, kita kata yang itulah sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar mereka yang memujikan dia. Mendengar tu dengan sifat pendengar lah yang ada pada zat Allah Ta'ala. Kemudian qala musannif, kemudian di sini muka surat 47, kemudian di sini berasa di hatinya tidak penuh. Di hatinya seseorang tu tak penuh. Tidak penuh kerana apa? Kerana manusia tu membesar kepada manusia banyak juga dengan tunduk. Sebab kalau kita kata tunduk tu, ramai yang memuliakan manusia, sesama manusia tu dengan tunduk juga. Jadi dia berasa tak penuh di kita punya membesarkan tu. Sebab sesama manusia pun bila kita besarkan dia, kita tunduk juga. Sebab tu hukum dia haram lah. Hukum dia haram kalau kita rukuk pada manusia. Sujud pada manusia, hukum dia haram. Sebab rukuk dan rukuk dan sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sesama makhluk tidak dibenarkan, haram. Tapi orang yang kadang-kadang tu jadi juga, dia rukuk, dia tunduk, hormat, membesarkan seseorang tu, manusia lah, dengan sampai hak rukuk. Jadi tak sempurna lagi kita punya membesarkan Allah Ta'ala dengan cara macam tu. Kemudian qala musannaf, lalulah turun meletak anggota yang 7, anggota sujud yang 7 pada dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 perut ibu jari kaki. Tu 2 lah, semuanya 7. Pastikan ke-7 anggota tersebut diletakkan di bawah ketika mana kita sujud. Pastikan
tidak terlindung oleh sesuatu. Setengah daripada anggota yang 7 itu muka yang semulia-mulia anggota. Muka ni. Nak di situ dahi. Letak dahi tu bagi kena tempat sujud tu. Hidung sunat kena. Tu. Setengah daripada anggota yang 7 tu muka. Muka ni maknanya dahi lah. Ni wajib dahi. Hidung sunat. Kalau kita letak masa sujud tu, kita kena hidung sunat. Muka yang semulia-mulia anggota. Jadi muka ni semulia-mulia anggota. Sebab itulah kepala kita ni, muka kita ni mulia lah. Antara banyak semua anggota ni, muka ni adalah anggota yang mulia. Jadi semulia-mulia anggota kita ni pun kena sujud, kena letakkan di bawah, di tempat sujud ketika mana kita sujud, untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Meletakkan tu ke atas tanah, tempat jijak. Tanah tu maksudnya tempat sujud lah. Sebab tempat sujud ni tak kira lah tanah ke, simen ke, bumi lah. Dia kehendaki dengan tanah bumi. Tu letak anggota yang mulia ini ke atas tanah. Kerana apa? Letak tu kerana membesar kepada Tuhan. Kerana kita nak membesarkan Allah Ta'ala, maka kita letaklah wajah kita yang mulia, anggota sujud kita yang mulia, iaitu dahi kita, muka kita ni, letak di atas tanah. Sebab nak memuliakan, nak membesarkan Allah Ta'ala. Serta mulutnya bertasbih. Masa letak tu, mulut kita bertasbih dengan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Mulut kita bertasbih Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, dan bersepakai dengan memujikan dia. Itu arti dia. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha suci Tuhan yang maha tinggi dan bersepakai dengan memujikan dia. Tu bacaan ketika mana kita sujud. Qala musannif, kemudian bangun ia seseorang yang sembahyang tu, bangun daripada sujud lah, kemudian duduk antara dua sujud. Sujud ada dua kali. Sujud yang pertama, kemudian bangun tu dipanggil duduk antara dua sujud. Dan baca doa yang sangat elok, maknanya iaitu yang kata doa yang sangat elok, maknanya tu macam mana? Rabbighfirli. Baca ketika mana? Duduk antara dua sujud. Baca Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tu bacaan ketika mana? Duduk antara dua sujud. Maksudnya, hai Tuhanku, Rabbighfirli, hai Tuhanku, ampunlah dosa hamba. Rabbighfirli, hai Tuhanku, ampunlah dosa hamba. Hamba tu akulah. Warhamni, dan kasih sayang kepada hamba. Warhamni, dan kasih sayang kepada hamba. Wajburni, dan tempellah kekurangan hamba. Tempel tu maknanya tampal. Dan tempellah, ini tampallah kekurangan hamba. Warzuqni, dan beri rezeki kepada hamba. Warfa'ni, dan angkatlah pangkat hamba. Warfa'ni, dan angkatlah pangkat hamba. Wahdini, dan penampak ke dalam hati hamba. Penampak ni maknanya tunjukkanlah jalan yang lurus kepada hamba, maksudnya. Dan penampak ke dalam hati hamba perkara yang molek, perkara yang elok, dan bagi nampaklah dalam hati hamba tu perkara yang molek. Wahdini wa'afini, dan segera sihatlah badan hamba. Wa'afini, dan segeralah sihat badan hamba. Wa'fu anni, dan maafkanlah kesalahan hamba. Itu terjemahan doa yang kita baca di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tu doa yang sangat elok, cantik makna dia. Tapi dah kita tak faham. Sebab itulah bila orang yang sembahyang dalam keadaan dia faham, insya-Allah dia khusyuk.
Tapi kalau kita semayang kita tak faham apa yang kita baca, sebab itulah hati kita tak khusyuk. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, maka hati kita tidak puas, maka hati kita tidak puas rasanya membesar akan Tuhan dengan satu sujud. Bila kita sujud sekali itu, hati kita tak berasa puas. Lalulah sujud pada kali yang kedua, maka sujud pula kali yang kedua. Selepas mana kita duduk antara dua sujud, kita sujud pula kali yang kedua. Sebab sujud sekali tak puas. Sujudlah kali yang kedua dengan hati yang gerun. Sujud kali yang kedua tu dengan hati yang gerun kepada Allah, hati yang takut kepada Allah, hati yang gerun dan hina. Dan hina, kita berasa hina diri kita. Kita ni siapa lah sangat kan? Sedangkan muka kita yang mulia ni pun diletakkan di bawah, di tanah, ketika mana sujud kepada Allah Subhanahu wa untuk membesarkan Allah. Hati kita lalulah sujud pada kali yang kedua dengan hati yang gerun dan hina, serta mulutnya mengucap subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Samalah macam tadi. Sujud yang pertama dan sujud yang kedua sama bacaan dia. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Tuhan yang maha tinggi dan bersepakai hamba dengan memujikan dia. Tu bacaan dia samalah. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, kemudian bangun berdiri kali yang kedua. Ni pada rakaat yang kedua lah. Selepas mana kita sujud yang kedua, kemudian kita bangun pula pada rakaat yang seterusnya. Bangun tu kerana apa? Kerana mendoa dengan doa Al-Fatihah. Kita bangun sebab kita nak doa pula pada kali yang seterusnya, iaitu doa yang ada dalam surah Al-Fatihah tu. Seperti yang dahulu juga, seperti yang rakaat pertama lah, samalah. Iaitulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu doa lah tu. Ihdinas siratal mustaqim. Tu doa juga tu. Maknanya dalam sembahyang tu ada doa siap dah. Tu. Seperti yang dahulu lah. Begitulah kafiat, begitulah cara menyembah Tuhan ini hingga akhir sembahyang lah. Itulah cara dia yang betul, menyembah Tuhan sehingga akhir sembahyang. Qala musannif, dan tiap-tiap kali berpindah lain daripada i'tidal lah. Berpindah, yakni berpindah perbuatan lah. Daripada perbuatan qiyam kepada rukuk, daripada i'tidal kepada sujud, lain daripada i'tidal lah. Tiap-tiap kali berpindah tu hendaklah takbir, hendaklah dengan maksud sunat kita bertakbir dengan lafaz Allahu Akbar, kecuali takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu wajib, lain tu sunat. Hendaklah sini mana sunat. Hendaklah takbir dengan dengan lafaz Allahu Akbar. Artinya Allah lah yang maha besar. Kemudian serta ingat membesar akan Tuhan pada tiap-tiap kali berpindah itu. Kita kena ingat di hati kita ketika mana kita sebut Allahu Akbar, kita kena membesarkan, ingat di hati kita yang kita membesarkan Allah Ta'ala pada tiap-tiap kali berpindah. Baik, jadi sekadar itu dulu untuk kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pula pada muka surat 48 insyaAllah di masa akan datang insyaAllah. Tajuk dia rahsia tasyahud dan salawat dan salam. Jadi sekadar itu dulu, yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang dan lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.